أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala peluang pada hari ini bersama tuan-tuan yang berada di rumah, mungkin adik-adik yang berada di rumah ataupun mungkin juga kepada semua sahabat Al-Quran yang berada di pejabat yang mengambil kesempatan untuk mengikuti My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita terus senyum ceria gembira mendapat hadiah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bersama pada hari ini Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Sihat Ustaz ya hari ini. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Lama enggak ketemu ya. Ya, betul. Rindu menjelma. Masya-Allah tabarakallah. Lebih-lebih lagi dengan Al-Quran. Apatah lagi dengan Quran, dengan sahabat Al-Quran ya yang terus istiqamah, terus memilih untuk meletakkan masa 1 jam Allahu Akbar ya 1 jam ya, meminjamkan kepada Allah yang kita harapkan Allah terus memberi ganjaran yang besar kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Apatah lagi kita membaca surah Al-Fatihah tadi Ustaz ya bila cakap tentang Malik Yaumiddin raja kepada hari agama ad-din itu agama tapi bila diterjemahkan hari pembalasan hari akhirat kerana yang paling berharga pada akhirat nanti adalah agama Ustaz. Ya betul Ustaz. Agama. Apa sahaja yang kita buat di atas dunia ini kalau ianya berteraskan kepada agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentunya berpandukan pada Al-Quran insya-Allah sah. Betul. Ya. Tetapi kalau katakan apa yang dibuat di sini bercanggah daripada agama dia mungkinlah terkenal berjaya di sini tetapi bila sampai di akhirat nanti rupa-rupanya semak balik bercanggah daripada surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, surah Ali Imran yang kita kaji sekarang ini khawatir nanti ia akan menjadi satu pecanggahan dan akhirnya Ustaz ya mencabar masalah kita ya. Jadi ini yang kita nak dalami pada halaman yang ke-66 pada hari ini. Tuan-tuan yang berada di rumah dijemput untuk share di Facebook sekarang untuk sama-sama kita berkongsi hidayah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini agar bila kita sampai di dunia ini dan akhirat nanti Ustaz ya kita dipandu dengan hidayah. Pasti itulah yang kita mohon pada setiap hari pada setiap kali kita solat Ustaz ya. Jadi Ustaz kita nak sama-sama melihat kepada sinopsis ringkasan pada hari ini. Mari sama-sama kita lihat pada ayat 122 hingga ayat 129. Sebenarnya sambungan daripada semalam ayat 120 hingga 129 ini perang Uhud ya. Allah mula
membuat komentar menjelaskan kepada kita susunan pasukan Islam dan mengingatkan kembali kepada kemenangan perang Badar, dan rupa-rupanya perang Uhud ini memang kita menang pada pusingan pertama kerana mengambil formula yang sama pada perang Badar. Dan selepas itu Allah tiba-tiba lebih kurang macam tiba-tiba pada ayat 130 itu jauhi riba dan takut kepada neraka Allah Subhanahu taala. Dia waktu ayat 120 21 sehinggalah kepada hujung surah Al-Imran ni bercakap tentang perang Uhud, ada pula tiba-tiba muncul riba kan jadi bagi setengah orang kata ni apa pasal tiba-tiba kan. Kalau dulu mungkinlah kalau dalam surah Al-Baqarah kita bercerita tentang infak, kemudian pasal riba dan pasal hutang pada juz yang ketiga di hujung itu. Mungkin ada kaitan Ustaz pasal kita nampak infak ini beri, riba ni yang nak mengambil harta, menzalimi orang-orang yang ada yang ketika bermuamalah. Tetapi di sini ketika berjuang, ketika berperang, tiba-tiba muncul ayat ini. Inilah yang kita ingin baca bersama. Kita mula daripada ayat 122 sehingga ayat yang ke 127 Ustaz ya. Kita sama-sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Pak Long, Mak Long, Kak Cik, Bang Cik, di mana jua anda berada dan di mana jua anda berada bersama dengan Al-Quran. Subhanallah. Jadi kita nak mulakan bacaan kita pada halaman yang ke-66 hari ini, iaitu ayat 122 sehingga ayat 127 saya. Ya, betul. Ustaz sebut tadi ada ayat yang menarik pada hari ini. Saya pun tak sabar. Kita baca dulu sama-sama, jom. Kita cuba dengan bacaan murattal sabar insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3 آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 122 hingga ayat 127 Ustaz ya. Terima kasih ya, dengan penuh semangat Ustaz hari ini ya, masya-Allah, dan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah juga terus bersemangat kerana ini adalah ayat yang berkaitan dengan perang Ustaz ya. Berkaitan dengan perang, dan pada ayat 122 itu ketika dua golongan daripada pihak kamu ingin berundur kerana takut padahal Allah adalah penolong mereka, kerana itu hendaklah kepada Allah sahaja orang-orang mukmin bertawakal. Kalau kita lihat pada ayat 121 semalam ya, kita bercerita tentang Nabi sudah pun meletakkan tentera-tentera maqaid di tempat-tempat yang strategik lil qital, untuk peperangan ini ya. Sekali lagi ingin kita jelaskan tuan-tuan ya, untuk kita faham bahawa peperangan adalah group dynamics ya, tentang pengurusan perubahan dalam satu manusia ataupun beberapa orang manusia, kumpulan yang paling tinggi ya, yang paling dinamik, yang paling cepat berubah, perlukan disiplin yang amat mantap. Tetapi bila bercakap tentang perjuangan paling tinggi ini, ada perjuangan tahap lebih rendah seperti kita berjuang di rumah ya, untuk membina keluarga, berjuang di tempat kerja juga, ada misi visi yang ingin dicapai. Maka kalau kita tengok dalam buku pengurusan bisnes Ustaz ya, bila ada Sun Tzu menulis The Art of War contohnya, mereka gunakan The Art of War itu dalam bisnes. Asalnya perang, tapi mereka gunakan juga dalam bisnes kerana semangat disiplin untuk berjaya ini sebenarnya diwakili oleh paling tinggi sekali, paling mantap, paling hebat ialah ketika perang. Salah sikit, disiplin lagi sikit, dia boleh terkandas ya. Jadi semangat itulah yang kita ingin ambil, dan jika kita boleh belajar daripada analisis pada surah Ali Imran ini, insya-Allah kita boleh gunakan dalam keluarga kita, dalam bisnes, dalam organisasi persatuan, membina negeri, negara, dan paling tinggi sekali sekarang bercakap tentang peperangan ya. Jadi Allah bagikan yang ultimate, yang paling tinggi ini agar kita boleh bersedia yang tahap kecil dahulu sebelum kita pergi kepada medan perang kalau ianya diperlukan, kalau diperlukan. Baik. Jadi ayat 122 ini Allah menyatakan tentang cabaran bila dah bersedia ni, dah bersedia, kemudian idhammat taifatan, iaitu dua golongan daripada minkum, daripada pihak kamu. Maksudnya tentera Islam 300, awalnya 1000 saja. 300 dah patah balik. Allahu Akbar. Diketuai oleh Abdullah bin Ubay, maksudnya ini orang-orang munafik. Ya, dia kata tak apalah kita balik lah. Kan? Pasal awal-awal lagi Nabi dah tahu dah sebenarnya bila tanya pendapat nak pergi luar daripada kota ataupun dalam kota, yang munafik ni cakap kita duduk kat dalam ni je lah. Kan? Dah ada sign. Dah ada sign. Ya, jadi ini ceritanya kalau katakan dalam rumah tangga ke, dalam organisasi ke, jomlah kita nak yang all out ke ataupun yang separa-separa, kita buat separa-separa cukuplah kan. Okey, pasal apa? Pasal ia bukan sekadar di mulut tapi ia datang daripada hati. Allah menyatakan 300 dah pergi dah ni. Yang masih ikut lagi ni, yang masih ikut, pasal ada yang kata luar ke dalam, akhirnya keluar kerana mereka malu nak patah balik, mereka join ya. Tetapi apa yang berlaku, dua kumpulan iaitu Bani Salamah dan Bani Harisah ini, di kalangan Aus dan Hazraj ini, yang ikut sekali berperang, tafshala. Apa maksud tafshala ini? Maksudnya kedua-duanya lemah hati ya, lemah perasaan, pasal dia rasa macam alah nak pergi keluar lah pula kan ya. Padahal sebenarnya mereka lebih suka duduk di dalam ya kota Madinah itu. Jadi Allah kata wallahu waliyuhuma, ya Allah yang melindungi kamu semua ya, kamu berdua. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, Allah mengingatkan bahawa kepada Allah lah sebenarnya kamu orang beriman bertawakal. Bukannya bertawakal kepada Madinah, bertawakal pada manusia, baju besi apa sebagainya, bukan. Yang penting ya, dikomen oleh Mustafa As-Sibai dalam As-Sirah Nabawiyah, menang dalam perjuangan ini, terutama perang ini, bukan ditentukan oleh kekuatan pasukan dan kelengkapan alat tempur, tetapi oleh kekuatan rohani di dalam. Dan ini memang diakui oleh panglima-panglima angkatan tentera apa sebagainya. Even kalau katakan hatta dalam bersukan Ustaz ya, sukan memanah ke, bola sepak ke apa ke tu ya, Ustaz peminat apa Ustaz? Rahsia kan? Rahsia. Okey, rahsia. Tengok jersey lah. Jersey ya, tengok jersey ya. Jadi walaupun jersinya mahal ya, tetapi kalau dalamnya tu tak berapa mahal,
Tak Susah, jadi, Ustaz. tak sampai. Tapi kalau jersinya itu mahal Ya, dan dalam mahal, subhanallah, kan. Itulah yang diperlukan. Itu baru perjuangan bola. Betul, Ustaz. Belum lagi kita bercakap tentang perjuangan di medan perang. Jadi yang paling penting wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, ya, bertawakal kepada Allah. Dan Allah bawakan kes di mana pada ayat 123 bercakap tentang Badar. Badar berlaku pada 2 Hijrah dan Uhud ini berlaku pada 3 Hijrah pada tahun seterusnya. Pasal Badar ni macam siap tak siap je. Ya, betul. Ya. Jadi pada pasal kalahnya tentera musyrik, ya, pada Badar, maka mereka nak balas balik. Jadi mereka buat persiapan 3,000 orang. 3,000 orang dan umat Islam 1,000 yang patah balik 300 tinggal 700. Ya, baik. Jadi Allah kata apa? 123 ini, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Walaqad nasarakumullah, ya. Nasar itu, nasrun itu maksudnya bukan pertolongan kecil-kecil. Pertolongan yang besar Allah berikan di Badrin, ya, ketika di Badar. Wa antum azillah, pada waktu itu kamu lemah, kamu sedikit, tak ada. Yang ada kalau tentera musyrik, Ustaz, ya, dia ada 1,000 prajurit, ya, 600 di antaranya mengenakan baju besi. Ini dinyatakan oleh Mustafa Isba'i dalam As-Sirah Nabawiyah. Umat Islam dia ada 70 unta, ya, ada 2-3 kuda saja. Subhanallah. 2-3 kuda. Jadi mereka pun bertukar-tukarlah 313 tentera itu Badar, ya, kita cakap Badar. Jadi sikit unta, sikit kuda, sikit orang, ya, sikit pengalaman. Pasal orang tempias tamparan lagi yang dah balik tu. Ini Badar, Ustaz. Badar. Ya, kalau Uhud dia balik, tapi kalau Badar Allah ingatkan mereka sikit. Ni sikit. Ya, sikit dan tak ada pengalaman pun. Ansar ini mereka ni bukannya orang perang. Betul. Mereka ni kumpulan bertani apa sebagainya. Kalau di Mekah tu adalah pengalaman perang. Jadi musyrik yang datang daripada Mekah itu ada pengalaman perang, yang kumpulan Ansar yang kalangan umat Islam, ya, tak ada pengalaman perang. Jadi azillah. Ketika itu Allah kata apa yang berlaku? Badar menang. Ustaz, ya, Badar menang. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi ini ayat 123 ni dah cerita pasal Uhud ni. Maksudnya bertakwalah kepada Allah yang boleh memberi nasrun, pertolongan besar dalam perang itu. Dalam hidup kita seharian pun nasrun, pertolongan besar hanya daripada Allah. Allah boleh bagi pertolongan bila-bila masa pada keluarga tuan-tuan yang berada di rumah, pada bisnes kita, pada komuniti negeri negara ini. La'allakum tashkurun. Bila Allah bawakan kisah Badar ini, Allah suruh kita bersyukur. Syukur pasal apa? Menang. Betul. Tapi bila Uhud ini, mengapa Allah kata la'allakum tashkurun? Satu lagi ialah kerana ini perjuangan atas kebaikan. Jadi bersyukur dapat berjuang bersama Nabi. Pasal ayat sebelum tu cakap pasal ta'ifatan, dua kumpulan itu, dia rasa macam nak kena keluarlah pula, kan. Jadi dia rasa tak bersyukur. Betul. Allah kata bertakwa, kalau kamu bertakwa, kamu dibantu sebelum ini dan lepas ini pun kamu akan dibantu lagi kalau kamu bersyukur. Ini ayat 123. Dan ayat 124 itu iz taqulu lil mu'minin, ya, ingatlah ketika engkau mengatakan pada orang beriman, adakah tidak cukup bagimu 3,000 malaikat yang diturunkan, ya, munzalin yang diturunkan itu kepada siapa? Ini bercakap tentang Uhud tadi. Subhanallah. Maksudnya bila 300 balik, Ustaz, Uhud kan ada 1,000, 300 balik tinggal 700. Musuh 3,000. Allah top up ataupun bantu dengan 3,000. Subhanallah. Maksudnya kalau letak malaikat saja boleh menang lah. Kan? Pasal apa? Pasal allan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alaf minal malaikati munzalin. Mengapa Allah turunkan? Kerana kamu ini takwa, ya, kerana kamu bersyukur, maka Allah turunkan 3,000 ini. Ya, walaupun takut juga, tapi Allah turunkan. Cuma bila Allah turunkan tu tak nampak, Ustaz. Cabarannya tak nampak, ya, bagi kita lah kalau hidup kita seharian. Kalau saya bertakwa pada Allah, adalah Allah tak nampak, malaikat pun tak nampak, kan. Jadi bagi orang yang kurang beriman, dia kata ya ke? Nak keluar pula tu, kan. Kita ada harta, rumah, anak, bini apa sebagainya nak ditu. Jadi bila dalam hidup kita seharian kita tak pergi berperang, tapi kita berjuang pergi tempat kerja, ya, bagi ustaz-ustaz ke yang pendidik-pendidik keluar berceramah ke apa sebagainya. Kadang-kadang ya nak meninggal kata tak mudah, Ustaz. Kan? Kalau sehari tu okey lagi. Kalau dah ni kan. Jadi ini adalah tarbiyah, ya, pendidikan daripada Allah untuk semua umat Islam ni sanggup berjuang untuk kebaikan. Dan pertanyaan itu dijawab pada ayat yang ke-125. Ya, apakah ayatnya? Bala.
Bala tu maksudnya bahkan cukup sebenarnya kalau ada 700 tambah 3000 kan dah 3700. Oi lebih tu. Kan ada seorang PM pada saya mengapa kena 3000. Bagi seorang malaikat je hempap je bumi pada tu kan boleh kan. Saya jawab saya tak tahu sebenarnya apa sebab 3000 ke 5000, tapi nak ceritanya ialah kalau 3000 tu lambang banyak Ustaz. Itu je lah yang saya tahu kan. Ustaz pun tahu kan 3000 banyak kan. Jadi boleh saja Allah hantar satu malaikat terus saja terus habis satu kawasan tersebut boleh. Tapi nak ceritanya bahawa bila 300 pergi Allah bukan sekadar bagi satu, bukan bagi dua malaikat. Allah bagi sampai 3000 malaikat. Banyak. Maksudnya ini bukan pertolongan kecil-kecil. Ini nasrun, pertolongan yang besar. Dan dalam konteks kehidupan kita pun tuan-tuan sama juga. Bisnes kita kadang-kadang orang tak nak beli produk kan, tapi kalau Allah hantar malaikat untuk bagi semangat orang pergi ke kedai, baru perasan ada kedai ini, itu mudah kan. Syaratnya apa? Syaratnya kita nak minta bantuan Allah, yakin ke tak yakin ya, dan kita minta itu untuk apa kan, untuk dunia ataupun untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan bila Allah cakap di sini kalau kamu sabar pada ayat 125 itu, wa tasbiru wa tattaqu, jika kamu bertakwa Allah top up lagi. Subhanallah. Tambah 2000 lagi. Ya. Jadi maksudnya ini memang special Allah beri. Pasal apa? Pasal nak memberi semangat kepada orang yang tafshala tadi tu, yang lemah hati, rasa boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh kan. Kadang-kadang bukan pasal boleh tak boleh, pasal dia rasa jiwa dia tu dah lemah. Maksudnya, dan jiwa lemah yang kita belajar sebelum ini salah satunya bima kasabu, kerana apa? Kerana apa dosa-dosa yang pernah dibuat sebelum ini. Bila ada dosa sebelum ini, dia menyebabkan hati lemah. Bila hati lemah, walaupun kita nak berjuang sekadar nak pergi tempat kerja pun malas Ustaz. Pergi kerja masa malas, nak buat kertas kerja tu tak siap-siap kan, depan skrin TV bukan skrin komputer tu pusing pasal tafshala. Pasal lemah hati. Dan sebabnya pasal apa? Pasal dosa yang sebenarnya kita kena jaga betul-betul. Dan Allah ingatkan pada ayat 126 itu lagi, ayat yang menarik Ustaz. Kalau Ustaz boleh bacakan ayat 126 itu, ceritanya tentang kalau dah dapat pertolongan Allah, dah diberi khabar gembira, ia akan menyebabkan hati yang gundah gulana boleh jadi tenang. Masya-Allah. Sila Ustaz kita baca ayat 126 saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. صدق الله العظيم. Dan Allah tidak menjadikan Allah tidak menjadikannya pemberian bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira, busyra illa busyra kepada bagi kemenanganmu, dan agar hatimu menjadi tenang. Dan tidak ada kemenangan itu selain daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ini kabar gembira, busyra maksudnya sini bashar dalam bahasa Arab. Jadi bila Allah bagi busyra, kita ni memang suka kabar gembira itu tapi kabar gembira ini adalah dalam bentuk keimanan juga. Pasal tak nampak malaikat kan. Ada orang kata ada yang kalau dalam perang di Palestin ada orang nampak yang nampak-nampaklah. Tapi sebelum dapat itu pun kena beriman dulu. Macam contohnya Ustaz ni, kalau kita dalam keluarga kita bina keluarga kita, anak kita, organisasi kita contohnya, kita yakin bahawa Allah boleh hantar malaikat membantu kita kan untuk memastikan kejayaan anak kita, pasangan kita. Tapi sebelum dapat bantuan itu kita kena percaya. Subhanallah. Dan cara untuk dapat itu tadi kalau ayat 125 mestilah sabar dan takwa. Sabar dan takwa. Jadi kalau tak sabar dan tak takwa ataupun sabar jelah kan, terpaksa untuk sabar dan tidak atas kerana Allah SWT, kesannya ialah mungkin tak dapatlah malaikat datang. Itu yang akhirnya yang lemah tu makin lemah. Kan? Yang lemah makin lemah. Dan salah satu solusinya apa? Tuan-tuan yang berada di rumah bila membaca Al-Quran, solat, infak, 3 perkara itu konsisten sepanjang Al-Quran, itu menjemput kepada
menjemput pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ayat Ustaz baca tadi itu Allah nyatakan pada ayat 127 liyaqta'a, ya, bantuan-bantuan Allah bagi ini adalah untuk menghancurkan golongan daripada orang-orang kafir dan menghina mereka, dan mereka kembali khaibin, ya, menjadi orang yang hampa, kalah dalam perjuangan mereka. Ya, Allah beritahu begitu untuk sama-sama kita ambil pelajaran. Dan pada hari ini mungkin kita nak melihat satu perkataan yang kita nak belajar pada hari ini, Ustaz. Mari sama-sama kita perhatikan perkataan fashala. 4 kali saja disebut dalam Al-Quran. Fashala. Dalam surah Ali Imran, dan satu lagi surah yang bercakap tentang perang ini, surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, ya. Jadi ini adalah perkataan yang menerangkan hati ini boleh jadi lemah kalau kita ini tidak siapkan dengan tawakal. Maksudnya itu poin yang penting. Selagi kita tidak bina tawakal kepada Allah, apa maksud tawakal? Kita apa-apa projek, apa-apa cabaran, kita minta Allah menjadi wakil untuk membantu kita. Ya, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu dapat dibina, maka insya-Allah, ya, kita akan kuat hati kita. Ya, ada izzah. Tetapi kalau tidak, dia akan rasa azillah, dia akan rasa fashal, ya, lemah hati. Dan ini pelajaran yang kita boleh ambil daripada halaman 66 bahagian pertama, dan kita insya-Allah akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan melihat macam mana Nabi menghadapi orang yang balik ni 300 orang tak ikut ni, dan yang buat bergaduh-gaduh ni. Kan, kalau dalam rumah pun kan, kadang-kadang anak bergaduh-gaduh ke, kan, ataupun staf ke, ataupun pasukan kata tak payahlah, kan, duduk rumah jelah, kan, duduk pejabat jelah. Macam mana nak handle, nak uruskan, kita berehat sebentar. Kita ketahui selepas ini My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Doa, Ustaz. Itu antara doa yang selalu kita panjatkan pendek kepada sangat, Allah SWT. Pendek sangat. Dapatkan yang original selepas ini. Masya-Allah. Ya. Dengannya Ustaz ada buat rakamannya lagu Allahumma arhamna bil Quran. Lagu Allahumma arhamna bil Quran bersama dengan kita bertiga dan sahabat-sahabat kita. Jadi kita nak ajak penonton untuk tunggu nantikan lagu doa Allahumma arhamna bil Quran, doa Al-Quran sama-sama kita nanti. Dan seperti biasa juga kita nak menyeru dan mengajak para sahabat semuanya yang dikasihi Allah SWT untuk senantiasa berinteraksi dengan kita di platform rasmi kita, Facebook kita Sahabah Al-Quran My #Quran Time, dan juga My #Quran Time. Boleh juga ikuti kami di YouTube, Telegram, dan juga Twitter kami dalam My #Quran Time Official. Juga boleh follow kami, ikut kami di Instagram My Quran Time Official. Itu platform-platform yang ada untuk kita bergabung, bersahabat demi Al-Quran. Dan juga seperti biasa juga Ustaz Fazrul dan juga tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, Pak Long, Mak Long semua, untuk kita lihat asas tajwid yang ingin kita kongsikan pada hari ini. Masih lagi di makhraj al-lisan, makhraj lidah, makhraj khusus dia apa dia di hujung lidah, diangkat menekan siratan gusi, iaitu pengikat gigi. Sudah kat mana tu? Maksudnya gigi kita tu gusi yang mengikat gigi kita, dan pangkal gigi kacip tengah. Ada 3 huruf, iaitu huruf ta, huruf dal, dan juga huruf ta. Oftat, ya. Tak ada gigi macam mana oftat? Yang tak ada gigi tu, tuan-tuan dan puan-puan, kena pasang masa mengaji, kena pasang gigi. Jangan marah kat saya. Maksudnya bila mengaji, Ustaz, jangan tak pasang pagar. Saya selalu sebut, Ustaz, dalam kelas mengajar dan sebagainya, kena pasang pagar. Automatik atau manual terpulang. Automatik suami tolong pasangkan. Manual pasang sendiri. Contoh, jangan marah. Maksudnya bila kita nak mengaji, memang kena pasang gigi untuk bunyi tu. Sebab tengok ni, kalau kita perhatikan slide kita tu, hujung lidah menyentuh pangkal gigi, ada yang hujung macam-macam ada. Jadi yang huruf kita nak kongsikan pada hari ini
Ada 3 huruf dekat tempat ini, iaitulah huruf ta, huruf da, huruf ta. Lidah kita tu, hujung lidah diangkat menekan siratan gusi ni yang mengikat gigi. Maksudnya gusi yang paling hampir dengan gigi lah. Nak tunjuk tak boleh lidah saya kat dalam ni. Kalau boleh ada kamera yang boleh tunjuk. Maksudnya naknya tunjuk saat. Naknya berkongsi dengan sahabat, iaitu huruf ta. Sebut ta, 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 da, da. Sebut huruf da, da, duduk, jemput, duduk, buah duku, du tu, dal. Siapa sebut yang Arab Ustaz? Antaranya Allahyarham Piramli Ustaz. Dia sebut tu bendi, duduk, makan budu, contoh. Maksudnya itu huruf dal. Dan kita nak kongsi hari ini iaitulah huruf ta dan juga huruf 3 huruf ni lah. Kalau banyak Ustaz dalam muka surat kita ni, contoh-contoh yang boleh kita ambil, min indillah contoh kan. Apa lagi? Liyaqta'a, liyaqta'a. Sebab kalau kita tak betul-betul tempat dia tu Ustaz, dia jadi ta. Liyaqta'a, ta'a. Kan? Maksudnya memang tempat ta dengan dha tu sama, tapi ada sifat dia pula. Jadi kadang-kadang dia tanya, apa sifat ni? Sifat huruf ta ni, kan? Sifat ni kita belum sampai lagi. Sekarang ni kita nak tahu dulu tempat keluar dia. Kalau orang Terengganu kata tempat tubik. Tempat tubik, tempat keluar dia tu kan. Jadi mudah-mudahan dapat kita sebut huruf 3 huruf ini, ta, da, ta ini tepat dengan tempat keluar ataupun makharijul huruf. So, jadi duku ya. Duku, duduk. Dia macam pelak sikit, tapi itu dal tu. Kan. Duduk. Jemput, duduk. Jadi maksudnya orang yang pelat tu kalau baca dha tu dia lepas Jangan buat sengaja pelat. Jangan buat sengaja pelat, masya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Tirmizi membacakan ataupun berkongsi tadi tentang huruf dha, huruf ta, huruf da dengan huruf ta. Huruf ta. Masya-Allah, 3 huruf ya. Alhamdulillah kita belajar sesuatu di situ untuk kita baiki kualiti bacaan kita, dan insya-Allah kita nak meneruskan praktikan apa yang diajar oleh Ustaz tadi dalam ayat yang ke-128 ya. Ini kalau katakan ada orang yang degil Ustaz ya, dalam organisasi, dalam keluarga ke ya, ketika kita memimpin ada yang degil ya. Allah beri panduan pada ayat 128 hingga ayat 132 ini dalam perjuangan. Jom sama-sama kita baca. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, ramai Ustaz yang bergabung dengan kita Ustaz sekarang ini. Ada yang bagi star marha doa Al-Quran. Bagi star lagi Ustaz. Apa tu maksudnya Ustaz kena habiskan sampai hujung tu baru dapat 5 star. InsyaAllah nantikan. Kita ada Puan Latifah Sukarjo yang sedang berjuang mencari nafkah, mana sedang bekerja, tapi pinjamkan pendengaran, mendengar My Quran Time di office di JB Ustaz. JDT. Subhanallah. Sahabat-sahabat kita, Puan Aisyah, Puan Zulaiku, Puan Nur Wahida, subhanallah, ramai ya. Jadi terima kasihlah kerana bergabung dengan kita, dan insya-Allah kita nak sambung. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita sambung bacaan kita dari ayat 128 Ustaz. Ya. Betul ya? 128 hingga 132. Baik. Pasang pagar. Ready? Bersedia duduk ya. Bersedia. Okey. Kita nak sambung tadi dah soba, yang ni saya nak sambung jarkah pula. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 128 hingga 132 membawa kita kepada bagaimana ya ada di kalangan tentera di peringkat muslim itu sendiri ya 300 tadi balik dan juga ada yang tafshala ya. Mereka itu kedua-duanya takut, rasa lemah jiwa mereka. Maka Allah menyatakan di sini laisa laka minal amr ya ataupun dalam hadis ataupun dalam ayat ini di komentar dalam Amazing Quran ini ayat 143 ini menurut riwayat Bukhari turunnya ayat ini kerana Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar menyelamatkan sebahagian pembesar musyrikin dan membinasakan sebahagian lainnya. Ini satu pendapat daripada Imam Bukhari ya. Jadi apakah respon pada ayat 128 ini? Itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad, adakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya kerana sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Jadi bila menurut riwayat Bukhari ini turunnya ayat ini kerana Nabi Muhammad berdoa agar diselamatkan sebahagian pembesar musyrikin. Jadi Nabi nakkan ada yang selamat ya pasal Nabi memanglah bersifat kasih sayang kan ya, tapi rupa-rupanya itu ditegur oleh Allah pasal itu adalah bukan urusan Nabi Muhammad. Dan juga kita pun sama juga ya, kalau ada orang yang degil tak degil sebenarnya walaupun kita terasalah kita sebagai manusia kan, tetapi Allah cakap laisa laka minal amr syai' ya, itu bukan urusan kamu walaupun sedikit. Au yatuba alaihim ataupun mereka bertaubat. Pasal bertaubat ini bukannya kadang-kadang kita harapkan orang yang buat silap itu silalah bertaubat kan. Betul. Awak kenalah bertaubat ya. Tetapi sebenarnya urusan taubat ini adalah urusan Allah. Ya, itu sebabnya kalau ulama menyatakan taubat manusia ini adalah antara dua taubat Allah. Ya, maksudnya apa? Kita kalau ada rasa nak bertaubat Ustaz, sebenarnya Allah dahulu yang taba kembali pada kita, yang memberi kesedaran pada kita. Ya, kemudian kita pun menyambut, kita kata ya Allah aku bertaubat, lepas tu Allah terima taubat. Itu maksudnya taubat manusia antara dua taubat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi urusan taubat ini bukan urusan manusia. Allah menegur kepada Nabi, menegur pada kita sebenarnya. Kalau boleh taubat itu kita selain kita mengingatkan tetapi kita banyakkan kebergantungan kepada Allah, tawakal. Sekali lagi tawakal muncul ya sebagaimana ayat 122 sebentar tadi. Jadi bila kita banyak bertawakal, berdoa pada Allah, ya Allah moga-moga ahli keluargaku bertaubat kan, pasukan saya di tempat kerja bertaubat, pasal asyik mengular je kan, masuk punch in pukul 8 tak muncul-muncul, pukul 10 baru muncul. Itu pun bawa ni roti sandwich Ustaz. Makan ya, makan sambil membawang. Allah kan? Akbar. Lepas tu sambung kerja setengah jam. Dah lah dia bawang apa tu, membawang lagi. Dia dah kan. Pukul 11.30 dah ready untuk apa? Lunch pula. Kan? Muncul balik pukul 3, pukul 4 buat kerja sikit, pukul 4.30 dah pack, dah nak bersedia balik pukul 5.30. 5.30 balik, sejam buat persediaan. Masukkan barang-barang, make up semua depan cermin. Kan? Jadi kalau waktu itu kita mungkin akan rasa bahawa ya Allah mengapalah dia degil sangat kan. Satu kita ingatkan sebagai manusia, tetapi rasa taubat itu urusan Allah yang kita minta kepada Allah moga-moga sedar perkara ini, ataupun Allah cakap au yu'adzibahum fa innahum zalimun ya. Ekstrimnya orang yang zalim ini orang musyrik, yang mengazabnya adalah urusan Allah SWT. Jangan pula kita kata ya Allah kalau boleh tolonglah azab A, B, C. Kan kalau kita pula penentu. Kita pula penentu kan. Kalau boleh apa kalau dulu Ustaz ya. Kalau orang kalau dekat sekolah menengah tu kan, kalau boleh orang tu buncit, pecah perut, lepas tu baik balik, pecah lagi, pecah. Dia ada kreatif kan untuk mengazab orang. Padahal sebenarnya Allah yang menentukan ya nak mengazab atau tidak. Kita peranannya adalah untuk teruskan tawakal, usaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi pada ayat 129 Allah mengingatkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah lah apa yang ada di langit di bumi. Allah mengampunkan siapa yang Allah ingin, Allah azab siapa yang Allah kendaki, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menarik kat hujung tu Ghafurur Rahim.
Walaupun sebenarnya Allah cakap Allah boleh azab siapa Allah nak, siapa yang Allah nak ampunkan, tapi Allah highlightkan ghafur. Maksudnya pada musyrik yang ada pun Allah boleh ampunkan kalau mereka kembali, kalau yang lari medan perang 300 orang tu pun Allah boleh ampunkan, dan bagi yang membuat onar dalam perjuangan pun Allah boleh ampunkan. Ceritanya apa? Bagi kita yang membaca ayat 129 ini, janganlah kita mengazabkan orang ataupun tolong pilih tadi. Okey, rasanya azab ni tak cukup kuat ni kan, pasal dah geram sangat kan, tak buat kerja ke apa ke. Kalau boleh dia mata dia terbeliak pandang atas contohnya kan. Dia masa marah Ustaz, dia punya idea kreatif lagi mantap. Lagi banyak keluar. Ya, itu sebabnya kalau kita marah, kalau kat rumah lah Ustaz ni, kalau saya lah kalau termarah tu kadang-kadang dia tak marah pakai high pitch. Dia kalau sindir tu kan. Ya, dia sindir tu dia boleh kreatif ya. Yang kita doa janganlah ya. Doakan saya tuan-tuan semua. Amin. Kalau boleh kita marah macam mana pun, Allah akan beritahu tentang isu marah ni besok Ustaz ya. Muka surat 67. Tapi Allah ingatkan ya ayyuhallazina amanu pada ayat yang ke-130 ni, tiba-tiba, kalau nak cakap tiba-tiba lah Ustaz ya. Tiba-tiba ada perkataan wahai orang beriman jangan makan riba. Ya, subhanallah. Subhanallah. Ya. Kalau tengok kan apa pasal pula tadi dah cakap Allah ni memang hebat ya, Allah boleh mengampunkan orang buat silap. Tiba-tiba muncul pasal riba, ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Subhanallah. Takwalah agar kamu berjaya. Ya, rupanya apakah yang Allah sampaikan di sini? Wahai orang beriman, kalau berjuang, kalau kamu nak berjaya, la'allakum tuflihun, bertakwa. Dan kalau orang tu bertakwa, dia tak makan riba. Dan apa maksud riba? Riba ini kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah cakap pasal infak dulu, pasal riba. Tapi dalam surah Ali Imran Allah cakap riba dulu. Kemudian lepas ini besok Ustaz ya, kita akan cakap infak. Subhanallah. Pasal apa? Pasal kalau kita nak berjuang, pastikan 0% riba. Ya salam. Pasal apa? Pasal kalau tidak, round 1 Allah bagi bantuan malaikat, tapi pasal ada orang yang terlibat dengan riba, dia masih lagi yang tadi kan, yang dia rasa tak nak tinggalkan harta. Pasal infak ini dia utamakan orang lain. Riba ini dia bukan sekadar dia nak harta sendiri, dia kalau boleh dia nak kaut semua harta masuk dia, bertumpuk bertingkat-tingkat. Jadi di sini Allah cakap kalau ada riba dalam organisasi tuan-tuan ya, ataupun dalam keluarga ya, terlibat dengan bank yang ada riba, sebenarnya apa Allah cakap, kamu tak berjaya. Allah. Ya, kamu tak bertakwa, kamu tak kisah pun ayat 130 kata nak berjuang kerana Allah, tapi Allah cakap Allah perangi kamu, kamu tak ada takwa apa pun kan. Kamu ni memang tak nak berjaya. Jadi ini mesej penting untuk saya pada tuan-tuan sekalian. Allah cakap orang-orang begini apa? Bukan wattaqullah. Allah cakap wattaqun nar. Wattaqu juga. Pasal Allah dia tak takut. Kau sila takut pada api. Kan. Jadi bila Allah cakap wattaqun nar, ini memang hati kering betul ya, walaupun dia sembahyang, walaupun dia mungkin baca Quran ya, tetapi kalau dia tak kisahlah, dia tak check akaun dia itu ada riba ke tidak, sebenarnya orang-orang begini dia kata Allah yang ini I can bear. Kan. Kalau boleh tahan sangat, sila bakar dengan api. Ya, Allah cakap wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Subhanallah, Allah cakap kat sini ayat riba diikuti dengan kafir. Allahu akbar. Dahsyat. Maksudnya dahsyat Ustaz, jangan main-main. Kan. Kalau ada yang kata tapi saya dah tak boleh buat apa. Sila dapatkan ustaz-ustaz, penasihat-penasihat yang betul untuk memastikan kita tidak digelar sebagai orang yang dalam ayat 131. Pasal mengambil enteng kepada dan bercakap tentang Uhud Ustaz ya. Round 1 berjaya tapi round 2 kalah itu. Pasal salah satu perkara yang perlu dibersihkan riba. Bagi keluarga, bagi organisasi tuan-tuan, kalau round pertama company kalau masih ada riba, sebenarnya nak cakap Allah tak apa, round 2 kalau saya kalah pun tak apa ya Allah. Itu mesej yang diberikan bagi siapa yang masih lagi sanggup untuk pegang terlibat dengan sistem riba. Riba ni bukan sekadar yang pinjam Ustaz ya. Yang beri, yang kerja dekat tempat itu pun adalah
terlibat sama. Memerlukan satu perjuangan Ustaz. Perjuangan Ustaz. Yang kita doakan pada tuan-tuan yang menonton My Quran Time, kita kena doa, kita kena usahakan ahli-ahli bank ya, penasihat ekonomi, tolong kita buatlah round table ke bincang tadabbur dan tadabbur insya-Allah. Tadabbur ayat ini muka surat 66 dengan kalau sebelum ini surah Al-Baqarah itu muka surat berapa ya? 40. Banyak cerita pasal dia tengok sikit. Okey. Apa kita ambil masa sikit tuan-tuan yang di rumah, iaitu muka surat 47 ya, 47 dengan muka surat 66 ini perlu kita ambil perhatian ya, dan di 132 itu taatlah Allah dan Rasul agar kamu mendapat rahmat ya. Jadi kalau kita memang berjuang betul-betul, cuba pastikan tidak terlibat dengan riba ini, insya-Allah menang satu dan Allah berkasih kepada kita. Allah takkan perangi kita. Dan bila kita dapat kasih sayang Allah, subhanallah Ustaz, ayah sayang anak pun, anak minta RM2 dia bagi RM10. Ya, subhanallah. Jadi kalau katakan kita minta daripada Allah macam-macam, Allah boleh bagi, tak minta pun Allah bagi. Syaratnya ialah kita dalam berjuang membina keluarga, organisasi, jaga tentang peringatan yang tiba-tiba ini. Betul, dan insya-Allah besok kita akan menyambung lagi ya. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Pada ayat 122 Allah mengingatkan pada kita bina tawakal yang tinggi pada Allah, kerana tawakal itu akan menguatkan hati. Kuatkan ya. Tawakal itu maksudnya setiap projek kita minta kepada Allah tu lebih daripada kita minta sesama manusia ya. Kadang-kadang minta pada orang tu Ustaz ya, bila minta pada orang tak dapat, kita kecewa akhirnya hati jadi lemah. Betul ya. Jadi kalau minta tak dapat, tawakal lagi, pasal bukan mungkin orang tu kalau bagi pun tak bagi betul-betul. Yang pertama. Yang kedua, bina sabar dan takwa. Dua perkara ya. Sabar maksudnya usaha betul-betul, dan takwa itu dengan kebergantungan pada Allah untuk menjemput pertolongan yang besar, nasrun ya, pada waktu perang dan juga dalam perjuangan keluarga, perjuangan kehidupan kita seharian. Dan yang ketiga, bersihkan riba 100% kalau nak berjaya 100%. Pada ayat 130 yang kita belajar tadi, pasal kalau ada yang kata saya nak berjaya 50%, bolehlah dia campur-campur riba ke tak riba. Tapi sebenarnya kalau campur Ustaz dengan riba, dia bukannya 50% tak berjaya. Allah cakap yamhaqur riba. Dia kalau nyamuk tu kan kita pukul kan, yang kita lenyek-lenyek tu, itu namanya yamhaqu. Jadi bukan Allah tak ada 50% tak ada. Allah akan hancurkan, dan kita tidak mahu keluarga kita, organisasi kita Allah hancurkan di dunia satu ya, tapi kadang-kadang kat dunia tak hancur Ustaz. Betul. Sampai di akhirat hancur disebabkan oleh perkara ini. Kita doa betul-betul. Masya-Allah. Ustaz, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم saat ini ya Allah mata kami menatap kalam-Mu Al-Quran, lidah kami menyebut-nyebut huruf-huruf-Mu ya Allah daripada lembaran mushaf Al-Quran. Telinga kami ya Allah, telinga yang mendengar keagungan mukjizat kalam-Mu Al-Quran. Maka ya Allah, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang benar-benar bertawakal kepada-Mu ya Allah. Hamba-hamba yang dikuatkan hati kami dengan penuh kesabaran dan juga ketakwaan. Ya Allah, barakah Al-Quran yang kami baca saat ini ya Allah. Kurniakan kekuatan buat hati kami untuk menjauhkan riba ya Allah. Jauhkan kami, keluarga kami, organisasi kami ya Allah daripada riba ini ya Allah. Kurnia kekuatan buat kami ya Rahman. Kurnia kekuatan buat kami, duhai Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, teruskan kurniakan kepada kami rezeki masa buat kami, untuk kami membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam, agar hidup kami dipenuhi dengan cahaya nur Al-Quran. Al-Quran menjadi segar bugar dalam hati-hati kami, Ya Allah, menjadi taman dalam kehidupan kami, Ya Allah, bibarakatil Qur'anil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz. Bagi tuan-tuan yang mengaminkan berdoa serius sebentar tadi bahawa kita minta ketika kita berjuang dalam keluarga, organisasi, negeri dan negara ini, kalau negara ini ingin dijaga Ustaznya, kita minta Allah jauhkan dan sistem riba mesti diusahakan untuk dihancurkan, ya, sebelum Allah hancurkan kita, ya. Allah hancurkan negara ini dengan kegalauan tentang ketidakamanan, dan inilah kesedaran yang kita ingin sebarkan dalam kempen wakaf untuk ummah kita. Institusi wakaf adalah untuk kita sama-sama gerakkan agar terhancurnya sistem riba yang kita tidak mahu sokong 100%, agar tuan-tuan dapat membantu ke arah sini. Salah satunya dengan usaha wakaf ini, ada nombor tertera yang tuan-tuan boleh sama-sama menyumbang, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudah menyumbang dan terus istiqamah bersama My Quran Time pada hari ini. InsyaAllah ulangan kita Ustaz pada jam 5 petang, ya. 10 malam dan juga 6 pagi. Ya, ada yang kata cadangkan 6 pagi, anjak 7 pagi, ya. Tapi doakanlah, doakan. Yang penting kita ada di Facebook, ada di YouTube, ya. Dan insya-Allah kita doakan agar tuan-tuan terus istiqamah My Quran Time yang dibawakan khas oleh Mufas, ya, yang pastinya dibawakan oleh Mufas agar kita juga terus berjuang kosong riba di dalam kehidupan kita, dan kita harap Quran ini terus menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Quran Time, baca, faham, amal. InsyaAllah. Tak ada problem,